Mencaci masa atau zaman berarti mencaci Allah. Hadis yang ke-19. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, anak Adam, maksudnya manusia, menyakitiku. Dia mencaci masa, padahal akulah. Sepatutnya itu salah, kan? Akulah masa itu. Yang akulah yang menciptakan masa itu. Di tanganku berada segala urusan. Aku membolak-balikkan malam dan siang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sifat sabar dan pemaaf Allah Subhanahu wa taala. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu meriwayatkan, katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada siapapun yang lebih sabar daripada Allah ketika mendengar ucapan yang amat menyakitkannya. Kalau kita kata nya itu berkait dengan Allah, sepatutnya itu besar hurufnya, kan, kalau bahasa kita Melayu. Tetapi kalau ia berkait dengan sesiapa, tidak ada sesiapa pun sesiapa, itu tidak perlu besar. Manusia mendakwa dia mempunyai anak, namun begitu dia masih lagi memaafkan mereka dan memberi rezeki kepada mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita tengok semula hadis yang ke-19 tadi. Sebenarnya kita perlu ingat sekali lagi, yang sudah ingat itu tak apalah. Yang belum ingat ataupun yang baru mesti ingat bahawa tajuk ni bukan ada di dalam kitab yang asal, tidak ada. Ia hanya ada di dalam kitab-kitab syarah Mishkat sahaja. Jadi saya letakkan di situ supaya terpisah, satu hadis dengan satu hadis yang lain itu terpisah sesuai dengan kandungannya. Itulah sebabnya pensyarah Mishkat ada buat tajuk di sini. Bukan semua, sebahagian daripada mereka ada buat tajuk. Jadi tajuk yang sesuainya kiranya mencaci masa atau zaman berarti mencaci Allah. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini sebenarnya merupakan hadis qudsi atau hadis ilahi atau hadis rabbani. Kita tidak sebut lagi apakah yang dimaksudkan dengan hadis qudsi itu, sebab sebelum ini sudah pun disebutkan. Cuba lihat nota 155 sebelum ini. 155 di sana sudah ada disebutkan, yaitu di bawah hadis 18. Sudah disebutkan apa itu hadis qudsi atau hadis ilahi atau hadis rabbani, apa yang dimaksudkan, ada dari mana. Tengok di situ, tidak perlu diulang lagi. Pada hakikatnya apa yang dikatakan hadis qudsi itu ialah firman Allah yang terdapat di dalam hadis, tidak terdapat di dalam Al-Quran. Yang dikatakan oleh Nabi SAW, Allah berfirman. Padahal firman itu kalau kita cari dalam Quran tidak ada, hanya ada di dalam hadis. Itulah yang dikatakan hadis qudsi. Perlu diingat juga bahawa tidaklah ada
keistimewaan yang tersendiri pada hadis qudsi itu semata-mata kerana ia hadis qudsi, kedudukannya sama saja dengan hadis-hadis yang lain. Dan ia bergantung kepada sanad. Tidak seperti firman Allah di dalam Al-Quran, itu tidak perlu kepada sanad. Yang ini perlu ada sanad. Jadi sanad itu bergantung kepada tempat rujukannya lah, macam di sini Bukhari dan Muslim, seperti mana kita maklum sanadnya adalah sahih dan tinggi kedudukannya, bukan sekadar sahih biasa, tapi tinggi pula kedudukannya, tarafnya. Tetapi kalau terdapat dalam kitab-kitab lain, mungkin dikatakan Allah berfirman juga, mungkin tidak sahih, bahkan mungkin maudhu' pun mungkin maudhu'. Misalnya hadis yang selalu disebut oleh orang-orang sufi menjadi pegangan mereka, yaitu laulaka lama khalaqtul aflak. Itu dikatakan hadis qudsi, kalau tidak keranamu nescaya tidak dijadikan falak-falak. Itu hadis maudhu', padahal dikatakan hadis qudsi juga. Jadi tidak semestinya kalau disebut hadis qudsi itu ia semuanya sahih, tak mesti. Ia bergantung kepada sanad. Perlu kita tengok sanadnya, dan juga perlu kita tengok kandungannya. Maksud mafhum hadis itu dari segi teksnya itu perlu dilihat kedua-duanya, seperti hadis-hadis yang lain juga. Perlu diteliti matannya dan sanadnya, kedua-duanya sekali. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, dia sebenarnya, kalau kita perhatikan bahasa Arab, cuba kita perhatikan Abu Hurairah qala, Abu Hurairah kata qala juga, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata qala juga. Kemudian pergi lagi, Rasulullah kata qala Allah azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala qala lagi, kata juga. Dalam bahasa Arab perkataan ini tidak ada beza. Kepada Allah pun digunakan qala, kepada Nabi pun qala, kepada sahabat pun qala. Kalau kita kata manusia biasa ni, orang biasa pun qala juga, tidak ada beza. Kalau kita perhatikan di situ, dalam terjemahan mana-mana lah, bukan saya saja yang buat video orang lain pun begitu juga. Kalau sahabat berkata, atau di sini meriwayatkan, katanya Rasulullah bersabda. Kalau Allah berfirman, padahalnya kalau dilihat kepada bahasa asal, sebenarnya tidak ada beza juga. Tidak ada beza juga. Kalau dilihat pada bahasa asalnya, lebih kurang sama. Cuma apabila jadi Melayu kan, ia jadi sudah jadi masuk dalam tamadun kita, budaya kita, adat dan adab kita, dia ada beza. Kalau raja misalnya bertitah dan sebagainya lah, dia ada beza-beza. Dari satu segi nampak bagus kan, ada beza tu, sebab ia menunjukkan adab, beradab. Tapi dari satu segi yang lain, mungkin nampak macam ada kelas-kelas pula, ada kasta-kasta pula, mungkin begitu. Tetapi lebih sesuai, ini termasuk dalam kita kata kelebihan lah. Kalau kita nak sebut sebagai kelebihan, mungkin kita boleh senaraikan sebagai kelebihan bahasa Melayu, sebab dia ada adab-adab itu. Jika tidak sampai kepada peringkat membeza-bezakan sesama manusia sampai ke peringkat ada kelas-kelas tertentu, kasta-kasta tertentu, itu masih lagi boleh diterima. Sebab kalau nak kira dari segi asalnya, ini semua bukan bahasa Melayu.
kata ke, berkata ke, berfirman ke, bersabda ke, bukan bahasa Melayu. Kata itu bahasa Sanskrit, asalnya kathan, bahasa Sanskrit. Sabda bahasa Sanskrit, syabda, itu maknanya lafaz, ucapan, sabda. Firman itu bahasa Farsi, farman. Dalam bahasa Urdu pun diambil daripada bahasa Farsi, farmana katanya. Ini semua bukan bahasa kita. Dalam bahasa asalnya tidak ada makna beza-beza begitu. Untuk raja digunakan sabda misalnya, untuk ini tak ada, sama. Orang biasa pun bersabda juga. Sebab itu kita tengok, mengikut pengalaman yang saya baca lah sikit-sikit dulu, lama dulu. Kalau Hamka, ini yang saya baca, yang orang lain wallahualam saya pun tak baca banyak sangat Melayu. Tapi kalau Hamka, kadang-kadang Allah bersabda dia. Jadi tukar-tukar. Sebenarnya kalau melihat kepada asal tak ada beza. Boleh kita kata begitu pun. Tapi sudah jadi kebiasaan dalam bahasa kita untuk menunjukkan perbezaan itu, tarafnya dikatakan berbezalah. Yang ini untuk ini, yang ini untuk ini. Itu dalam masyarakat kita. Mungkin di Indonesia tidak begitu ketat seperti kita. Dan ini kalau merujuk kepada asal, dia tidak ada beza sebenarnya. Tidak ada beza. Jadi untuk kita mengetahui ada beza ke tidak ada beza, itu terpaksalah kita merujuk kepada bahasa asal. Bahasa asal. Misalnya kata itu bahasa Sanskrit. Kemudian bahasa Melayu ni saya tengok sajalah selingan untuk mendapat benda baru juga kadang-kadang. Dia penambahan itu pun daripada bahasa Sanskrit juga, macam kata, perkata, prakata itu semua bahasa Sanskrit. Penambahan itu pun penambahan kita panggil akhirat di belakang itu pun bahasa dia juga. Jadi banyak sangat kita ambil daripada orang lain. Bahasa kita ni banyak bukan asalnya daripada bahasa Melayu itu sendiri, daripada bahasa lain. Bila kita tengok di sana, tak ada beza. Tak ada beza. Kadang-kadang bila mari dalam bahasa Melayu, dia jadi lain. Kita tidak ada apa pun. Tapi kalau dalam bahasa asalnya, itu orang tak guna untuk orang biasa. Misalnya kita kata kereta lah, kereta iswara. Iswara itu bahasa Sanskrit. Orang dia tak guna biasa-biasa iswara. Sebab iswara dalam bahasa asalnya lebih menunjuk kepada Tuhan. Ishwar itu pada Tuhan. Tapi ada juga makna-makna yang lain dalam bahasa itu pun. Misalnya maknanya bos, tuan, boleh juga. Jadi iswara itu kalau bahasa kita dipakai dengan makna bos ataupun tuan, gitu. Jadi ini kena tahu yang asal. Orang asal tak guna main-main. Tapi kita guna. Itulah benarnya. Tak apalah. Itu dari segi bahasa saja. Dari segi bahasa saja. Nak ceritanya yang kita terjemah tu berbeza-beza tu adalah mengambil kira adab dalam bahasa Melayu kita yang sudah diterima. Itu saja. Allah berfirman, anak Adam, yakni manusia. Ibnu Adam, maksudnya manusia, menyakitiku. Apa maksud anak Adam ataupun manusia menyakitiku? Dan kenapa disebutkan anak Adam di sini? Selalu juga di dalam Quran, dalam hadis digunakan anak Adam untuk manusia. Dalam Quran, ya bani Adam, wahai anak-anak Adam. Itu anak Adam itu manusia. Ia tidak, bila kata anak Adam itu, ia tidak merangkumi jin. Padahal jin makhluk juga, mukallaf juga. Ia terikat dengan hukum agama juga. Akan masuk surga, masuk neraka juga. Ada dosa, ada pahala juga, seperti kita. Tapi itu tidak disebut. Kenapa tidak disebut? Sedangkan selalu juga disebut jin dan manusia, termasuk kedua-duanya. Ini nak lebih mengkhususkan kepada manusia, kerana yang terlibat dalam perkara ini kebanyakannya manusia.
nak menarik perhatian kita manusia ini. Sebab itu disebut anak Adam. Menyakitiku. Apa makna menyakitiku? Coba lihat nota 160. Yakni anak Adam itu berkata tentangku sesuatu yang aku tidak suka. Itu makna menyakiti Allah. Ia mengaitkan sesuatu yang langsung tidak layak denganku. Apabila ia menggunakan kata-kata yang boleh menyinggung perasaan seseorang manusia untukku. Jadi kalau kita kata kepada manusia kata begitu, kalau manusia dia tersinggung perasaan. Jadi dia kata benda macam itulah kepada. Kalau manusia kata, misalnya kita kata bodoh pada seseorang, tak terasa. Tak terasa. Kalau kita kata kepada manusia, itu makna menyakiti dia lah. Dengan kata-kata, dengan perbuatan ikutlah. Kita buat apa-apa, apa dia kita cebik dia, kalau dia yang menyakiti dia, kita dengan perbuatan, dengan isyarat apa-apa yang mengganggu perasaan dia, itu makna menyakiti kalau sesama kita manusia. Jadi kalau Allah ni begitulah, kita buat sesuatu yang dia tidak suka, kira-kira hadis ini termasuk dalam kategori hadis-hadis mutasyabihat. Yakni yang zahir yang menampakkan Tuhan mempunyai sifat seperti makhluk. Jauh sekali untuk Allah itu disakiti manusia, kerana mustahil perkara sedemikian boleh berlaku. Sama ada kita menyerahkan, boleh berlaku nak kata, jadi Allah jadi tersinggung perasaan dia, jadi sakit hati dia dengan sebab perbuatan kita. Jauh sekali, dan itu mustahil. Tak sampai pun kepada dia. Dan dia bukan manusia seperti kita. Tetapi dia nak suruh kita ni berhati-hati. Apa yang Allah tidak suka seperti yang seseorang tidak suka. Kalau seseorang tidak suka apa, patutkah kita kata sesuatu yang dia tidak suka? Apalagi dia seorang yang kita hormati, yang kita muliakan, tentu kita tak akan kata. Jadi begitu juga dengan Allah. Kita sepatutnya tak kata sesuatu yang dia tidak suka. Itu maksudnya. Bukan Allah SWT itu ada perasaan seperti kita yang mana tersinggung perasaannya bila kita kata begitu. Tidak. Dan seperti manusia, ada ketikanya dia dengar, ada ketika dia tidak dengar. Kalau dia dengar, dia terasa. Jadi Allah SWT sentiasa mendengar. Jadi banyak pun lah terasa kalau nak kira begitu. Tidak. Bukan itu maksudnya. Sama ada kita menyerahkan maksud sebenarnya kepada Allah, atau kita mentakwilnya seperti sebelum ini. Sesetengah ulama berpendapat penggunaan bahasa seperti ini di dalam hadis di atas termasuk dalam bab at-tawassu' fil kalam, yaitu memberi cakupan yang luas kepada sesuatu ucapan. Mafhumnya ialah sesiapa yang berbuat demikian berarti dia telah menempah kemarahan dan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya kalau kita kata begitu kepada seseorang manusia, atau kita buat apa di seseorang itu jadi terasa hati, apa dia akan bertindak? Kalau dia boleh bertindak, dia nak tumbuk kita lah, dia nak tampar kita dan sebagainya. Mana dia akan balas. Dia tidak akan dengar saja. Jadi maksud di sini apa yang berlaku bila dia kata Allah disakiti oleh manusia, bukan Allah tu sakit hati, tidak. Tetapi yang pasti ada ialah dia akan bertindak. Bertindak yang ini membalas orang itu dengan balasan yang sewajarnya. Itu dipanggil lazim bagi sesuatu. Lazim bagi sesuatu. Keadaan tersinggung perasaan itu tidak ada, tetapi apa yang mesti ada akibat daripada tersinggung perasaan itu, apa yang mesti ada,
Apa yang mesti berlaku? Ialah orang itu akan bertindak balas. Itulah yang adanya, yaitu Allah SWT akan menghukum seseorang itu. Dia akan dimurkai oleh Allah SWT. Baik, kita baca dulu. At-Tibi berkata al-idha, yaitu perbuatan menyakiti seseorang, ialah sama ada ialah mengatakan atau melakukan sesuatu yang tidak elok dan tidak disenangi seseorang. Tidak kira sama ada dia terkesan dengan kata-kata atau perbuatan itu atau tidak. Itu maknanya menyakiti. Sama ada dia terkesan ataupun tidak, tak kira. Itu maksud menyakiti. Menyakiti Allah SWT adalah satu ungkapan untuk menyatakan perbuatan manusia yang tidak diredai dan disukai Allah. Ini kata-kata yang Allah tidak suka. Allah tidak reda manusia berkata begitu, manusia berbuat begitu. Itu maksud menyakiti Allah. Begitulah juga halnya dengan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina." Bermaksud sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah melaknat mereka di dunia dan di akhirat dan menyediakan untuk mereka azab siksa yang menghinakan. Azab siksa yang menghinakan. Ini berarti menyakiti Allah dan menyakiti Rasulnya adalah satu dosa besar, satu kesalahan besar. Sebab itulah orang-orang yang berbuat begitu dilaknat oleh Allah di dunia dan di akhirat. Maksud laknat, Allah SWT menjauhkannya dari rahmatnya. Dan di akhirat pula disediakan untuk mereka azab yang menghinakan. Itulah dosa orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya. Jadi hadis ini, menyakiti Allah itu apa? Kita, kalau manusia macam-macam lah kita boleh kita kata gila ke, bodoh ke, kita kata beruk, kera ke pada seseorang, babi ke, kita kata itu semua menyakiti. Menyakiti. Kalau kepada orang Islam kita kata kafir, itu boleh jadi kafir, dan sebagainya. Itu menyakiti. Kalau Allah, kita mensyirikkannya dengan sesuatu yang lain, menyentuhkannya dengan sesuatu yang lain. Itu yang dia tidak suka, dia tidak reda. Itu makna menyakiti dia. Kita katakan dia ada anak, itu menyakiti. Kita katakan dia ada kelemahannya, bergantung kepada orang lain, atau serahkan setengah-setengah kuasa dia kepada orang lain. Itu termasuk menyakiti dia. Dan banyak lagi lah yang lain-lain. Jadi seperti mana di dalam Al-Quran, dia ada ayat-ayat yang mutasyabihat, ada yang muhkamat. Begitu juga di dalam hadis ada mutasyabihat dan muhkamat. Di dalam Al-Quran kan Allah SWT ada berfirman, "Walladzi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamat kunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat." Allah SWT menurunkan kepadamu kitab. Ada di antara kandungan kitab itu ayat-ayat yang muhkamat, yakni yang terang, tidak mengelirukan. Dan ada juga yang mutasyabihat, yaitu yang tidak jelas atau yang zahirnya menampakkan Allah macam makhluk. Sifatnya itu macam sifat makhluk. Itu termasuk dalam mutasyabihat. Sebab itulah ulama-ulama hadis dia tulis kitab berasingan. Dia ada kitab pula dalam bidang hadis ini,
Dia panggil mutasyabih, al-mutasyabihat ataupun mutasyabih, muskilul hadis, ataupun mutasyabihul hadis. Kalau muskilul hadis, sejenis kitab hadis lah. Dalam tu dia bincangkan hadis-hadis yang muskil, yang menimbulkan kemuskilan. Misalnya nampak pertentangan, ada pertentangan, percanggahan di antara hadis-hadis itu, ada dalam muskilul hadis. Kalau mutasyabihul hadis, dia lebih menumpukan kepada hadis-hadis yang zahirnya menampakkan Allah bersifat dengan sifat makhluk, Allah ataupun Allah menyerupai makhluk dari sudut-sudut tertentu. Macam di sini, ada menyakiti aku. Jadi kita faham, jadi Allah SWT ni tersinggung atau berasa hati ke macam manusia. Kalau kita kata begini, dia akan terasa begitu ke. Itu nampak macam menyerupai makhluk. Jadi banyaklah kitab-kitab hadis yang ditulis berhubung dengan ini untuk menyelesaikan perkara ini. Sebab sebagaimana kita tahu, berdasarkan ayat-ayat yang muhkamat, Allah itu tidak menyerupai sesuatu. Tidak ada sesuatu yang menyerupainya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'. Itu muhkamat. Itu ayat yang terang, yang sepatutnya dirujuk segala ayat-ayat yang lain kepadanya. Jangan kita pakai yang tak jelas itu. Kena pakai yang jelas. Yang lain macam mana-mana pun, kalau dia kata tangan misalnya, jangan kita kata tangan seperti makhluk. Kalau terima tangan pun, tangan yang tidak serupa dengan makhluk, yaitu yang lam yakul lahu kufuwan ahad. Itulah tempat rujuknya. Dan dalam Quran disebutkan hunna ummul kitab. Ayat-ayat itulah yang merupakan ibu kitab. Ibu mana tempat rujukan. Kita kena rujukkan mana-mana yang lain kepadanya. Itu kaedahnya. Baru tidak jadi bercelaru, baru tidak jadi terpesong. Kalau tidak, boleh jadi terpesong apabila menghadapi hadis-hadis ini. Dan untuk mengetahui bagaimana ulama menyelesaikan hadis-hadis ini, kita kena tengok kitab-kitab mutasyabihul hadis. Dia kitab hadis ni banyak, pecahan-pecahan, cabang-cabangnya. Ilmu hadis ni luas sebenarnya. Bila kita belajar hadis betul-betul, dia kena masuk semua lah. Kena masuk semua. Kitab-kitab hadis saja ni mengumpulkan hadis ni berpuluh-puluh jenis. Ada yang kita panggil jami'. Macam kitab Mishkat ini kitab jami', walaupun dia peringkat bawah daripada kitab-kitab usul itu, Bukhari, Muslim dan lain-lain, termasuk di peringkat bawah, tapi ia termasuk dalam jami', kerana ia sekurang-kurangnya mengumpulkan 8 bab utama, 8 bab besar. Akidahnya, tafsirnya, fiqhnya, sirahnya dan sebagainya. 8 bab besar. Ada kitab sunan, ada kitab musnad, ada kitab mustakhraj, ada kitab mustadrak, ada kitab juzu, dipanggil juzu. Kalau juzu Quran itu juzu 1, juzu 2 gitu. Ni lain juzu tu. Juzu misalnya kitab hadis yang mengumpulkan hadis-hadis tentang sesuatu perkara, tentang sesuatu bab. Misalnya bab angkat tangan dalam sembahyang. Ketika mana kita kena angkat tangan atau boleh angkat tangan, ataupun perbincangan tentangnya berupa hadis-hadis. Itulah yang telah dibuat oleh Imam Bukhari. Nama satu kitabnya Juz'u Raf'il Yadain. Juz itu maknanya kitab yang hanya mengumpulkan hadis-hadis tentang sesuatu masalah. Itu juz. Masyikhahnya macam-macam lah masyikhah. Itu kitab yang disusun berdasarkan riwayat guru dia. Jadi dia buat dalam bentuk abjad. Misalnya guru Ahmad dulu, Ibrahim lah, Ibrahim alif ba Ibrahim, lepas tu Ahmad. Jadi hadis-hadis yang diriwayatkan oleh seseorang guru kepadanya diletakkan di setempat. Macam-macam cara ulama-ulama hadis buat susun kitab-kitab hadis itu. Macam Arba'in, kita kenal Arba'in Imam Nawawi saja, padahal berpuluh-puluh lagi kitab Arba'in yang ada. Bahkan Arba'in itu nama satu bentuk kitab hadis, iaitu hadis yang mengumpulkan 40 hadis. Tak kira
kitab yang mengumpulkan 40 saja hadis atau lebih 1-2, itu dinamakan Arba'inat, kitab Arba'in. Bukan Arba'in Imam Nawawi itu saja, itu yang masyhur. Jadi kita ingat tu nama kitab tu kan. Itu jenis kitab. Jadi banyaklah yang termasuk dalam bahagian-bahagian kitab. Dan untuk melengkapkannya macam kita kata tadi lah, hadis-hadis yang muskil, yang bertentangan, yang bercanggah, padahal dia sahih, macam mana kita nak kompromikan hadis itu muskilul hadis. Kalau yang nampak Allah mempunyai sifat seperti makhluk, apa penyelesaiannya? Kita nak kembali kepada prinsip mana, asas mana? Kalau ayat Quran, mana ayat Qurannya? Kalau hadis, mana yang muhkamnya? Itu termasuk dalam mutasyabihul hadis. Kemudian banyak lagi kita kena baca dan kena belajar, iaitu nasikh dan mansukh. Kita kena tahu mana hadis yang mansukh, mana yang nasikh. Itu satu bab yang berlainan pula. Hadis ini sudah mansukh, adakah disepakati mansukhnya atau tidak? Kalau yang disepakati, macam mana? Kalau yang tidak disepakati, yang mana? Kita kena tahu semua itu tentang nasikh dan mansukh. Kemudian tentang ta'arud dan tarjih. Itu pun kena belajar juga. Bila belajar hadis tentang ta'arud dan tarjih. Ta'arud artinya pertentangan. Bila ada pertentangan, kita nak tarjihkan yang mana? Apa kaedah tarjih yang perlu kita pakai? Kenapa kita nak utamakan yang ini? Yang ini kita letak ke tepi, tak perlu pakai. Bukan makna kita katakan iaitu maudhu, palsu, tidak. Tetapi apabila bertemu, yang ini nak pakai. Sebab apa? Sebab tarjihnya ini. Dia cerita kaedah-kaedah untuk tarjihkan sesuatu hadis itu. Atau bagaimana kita nak kompromikan, kita nak harmonikan, satukan hadis itu, jamak. Nak jamak hadis itu bagaimana? Itu semua di dalam kitab tadi. Kemudian ada lagi kitab Asbabul Wurud misalnya. Kalau dalam tafsir, Asbabun Nuzul. Asbabun Nuzul menceritakan ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa apa latar belakangnya. Begitu juga dengan sesuatu hadis Nabi SAW, dia ada latar belakangnya, bukan saja keluar tiba-tiba begitu. Semua ada juga, banyak juga yang tiba-tiba keluar. Ada juga yang ada latar belakangnya. Jadi yang ada latar belakang itu mesti kita kena ambil tahu. Jadi tentang asbabul wurudnya. Jangan, kalau ini akibat kita kan, sebab tak tahu benda-benda ni, sewena-wena hadis itu dipakai tak tentu halal lah jadi. Misalnya sekarang ni kan ramai orang jual cuka sana sini, cuka itu, cuka ini. Memanglah semua benda ni ada khasiat dia, ada kelebihan dia. Tapi yang mendorong orang kita bersungguh-sungguh sangat itu, laku pula jual itu, kenapa? Sebab ada hadis. Dia pakai hadis itu sewena-wena. Ni'mal idam al-khallu. Sebaik-baik lauk ialah cuka. Padahal hadis itu adalah latar belakang, bukan tiba-tiba keluar gitu. Jadi kalau begitu sepatutnya dia sebaik-baik lauk, sebaik-baik makanan yang dimakan dengan makanan utama itu lauk, cuka, sepatutnya kita sentiasa adalah cuka. Atau kita makan dengan cuka saja lah, nasi dengan cuka, atau roti dengan cuka. Boleh jadi orang sampai ke peringkat akan mengamalkannya. Sebab dia kata ada hadis, dan hadis itu sahih, memang betul sahih. Tapi apa latar belakangnya? Itu yang kita tahu. Apa latar belakangnya? Saya selalu sebut untuk contohlah untuk pelajar-pelajar saya di Darul Kautsar. Saya sebut misalnya, kalau orang Kelantan tak ada lauk lain, budu saja. Itu budu itulah yang paling saya suka. Budu itulah sebaik-baik lauk. Bukan bermakna budu itu yang paling istimewa, tapi nak jaga hati tuan rumah tu, nak jaga hati isteri, tak ada apa di rumah, dia tidak kata tak boleh buat apa, malas lah, macam-macam. Dia tak kata begitu kepada isteri dia. Tapi dia kata yang ada itulah yang paling baik. Bukan maksud nak menceritakan yang paling baik di antara lauk-lauk itu, tetapi untuk nak jaga hati isteri dia.
Itulah sebaik-baik. Jadi isteri kan sejuk hati, tidak berasa berdebar bila suami itu balik. Ni kalau suami itu cerewet sangat, tak ada telur goreng, pun dia menyumpah juga, macam-macam dia kata. Ada yang tak mau makan terus keluar pergi ke kedai. Kenapa? Kerana ada ikan goreng saja misalnya. Jadi Nabi SAW sebenarnya nak ajar akhlak itu hubungan dengan isteri. Tapi bukan ia bermakna isteri itu perlu tunggu saja jadi pemalas, mau tidur saja. Bukan juga begitu. Bukan juga. Tapi kalau sekiranya berlaku macam mana? Macam tadi. Itulah yang dikatakan. Bukanlah nak kata cuka tu yang terbaik dalam semua keadaan dan perlu setiap waktu ada cuka. Tidak. Sebabnya Rasulullah SAW selalu makan yang lain-lain. Ikut apa ada dia makan. Kambing ke, ayam ke, arnak ke, dia makan. Menunjukkan dan tak ada cuka pun. Tidak selalu ada cuka pun. Ini asbabul wurud, ini kita kena tahu. Banyak kalau hadis-hadis dia berkait dengan asbabul wurud. Banyak pula hadis-hadis yang tidak sahih, bahkan yang palsu. Kita kena tahu juga. Itu dipanggil al-mawdu'at. Ada kitab-kitab khusus yang ditulis oleh ulama. Banyaklah kitab-kitab itu. Orang yang tulis. Sampai sekarang ni masih ada lagi yang tulis tentang al-mawdu'at, iaitu tentang hadis-hadis mawdu'. Mana kita kena tahu apa sifat-sifat hadis mawdu'. Kalau kita katakan warna lah, warna apa? Macam mana warnanya hadis mawdu'? Supaya kita dapat bezakan di antara hadis yang sahih dan yang mawdu'. Sehingga bila kita dengar, kita sudah tahu ini ada sifat-sifat ini. Kita boleh hukum terus ini mawdu'. Bahkan ulama-ulama kata pakar-pakar hadis itu dia ada semacam rasa dia rasa benda ni macam gelap gitu. Hadis itu gelap, tidak cerah. Kalau hadis Nabi SAW yang sahih, dia berkilau-kilau cerah. Dia nampak benda-benda macam itu. Sebab apa? Sebab dia sudah jadi daging darah. Selalu baca yang sahih macam mana sifatnya, warnanya macam mana, rasanya macam mana, dan yang mawdu' macam mana. Dengan sebab itu kita tengok macam mana dia boleh kata tepat dan cepat. Dia boleh kata ini mawdu'. Macam mana dia boleh kata? Sebab dia ada kaedah. Jadi kaedah itu kita perlu pelajari di dalam kitab-kitab hadis mawdu'. Misalnya, ambil saja satu contoh yang semalam orang kemukakan kepada saya satu buku, namanya Wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali. Apa kedudukan ni wasiat ini? Saya terus kata ini mawdu'. Kecuali satu saja. Satu tu iaitu hadis ya Ali anta minni bimanzilati Harun min Musa. Sebab mengikut kaedahnya, kaedah yang kita dapati di dalam kitab-kitab hadis mawdu' ialah mana-mana hadis yang bermula dengan ya Ali, wahai Ali, semuanya kalau tidak dhaif mawdu'. Tidak ada satu pun yang sahih selain ya Ali anta minni bimanzilati Harun bin Musa, wahai Ali, engkau kepadaku seperti Harun kepada Musa dahulu. Itu saja yang sahih. Yang lain tidak sahih. Cuba kita ingat. Sekarang ini semua kita ingat satu saja kaedah tadi. Mana-mana hadis yang bermula dengan ya Ali selain daripada yang tadi, kan senang kita kata ini tak betul. Paling tidak ia dhaif. Kalau tidak mawdu' pun dhaif. Senang. Kita sudah ada satu kaedah. Kaedah tu perlu dipakai. Dan banyaklah macam dalam tu ada sebut. Ramai orang kita duduk pakai, duduk guna. Bila nak makan tu dia ambil dulu secubit garam, pakai dulu garam. Ini semua karut semua. Tidak ada dalam hadis yang sahih. Jadi kalau orang yang darah tinggi tu juga macam tu. Lagi tu ada pula Nabi SAW nak ajar begitu, wasiat. Kalau nak ke mana-mana dia kata jangan lupa bawa besar. Ada betul. Jadi benda-benda ni tak masuk akal. Dari segi logik pun kita tak boleh terima. Kemudian dari segi sanad pun maklum dah. Memang daripada dulu lagi hadis-hadis macam tu
bernama wasiat kepada Sayyidina Ali itu, ulama sudah maklum itu adalah hadis-hadis yang maudhu'. Paling tidak pun dia adalah dhaif. Dan banyak lagi yang lain-lain. Misalnya sekarang ni pun masih ada lagi orang pakai kalau bulan puasa tu, sebelum sembahyang tarawih tu dia sebut malam ni fadilat tarawihnya sekian. Jadi hebat lah. Ada malam-malam tertentu tu darjat dia sama dengan darjat Nabi-Nabi dan orang yang mati syahid. Senang jadi nak dapat darjat para Nabi dan mati syahid, orang yang mati syahid ini, iaitu semuanya pada malam tu. Ini semua adalah maudhu'. Mana boleh seseorang itu akan sampai kepada tahap atau darjat Nabi-Nabi. Bukan senang. Tiba-tiba mudah saja dengan buat itu. Macam mana pula Nabi SAW nak kata begitu? Cuba kita fikir dari segi logiknya. Dia sendiri pun tak pernah sembahyang tarawih ini sepanjang bulan Ramadan itu. Sepanjang ayat dia tak pernah. Sepanjang bulan Ramadan itu dia sembahyang tarawih. Bagaimana pula dia cerita malam ni begini-begini, malam ni begini-begini? Itu semua kita dapat kesan kalau kita biasa dengan hadis-hadis maudhu'. Begitulah banyak pecahan-pecahan ilmu ataupun bidang hadis itu, yang mana semuanya perlu dipelajari dengan teliti, dengan baik. Barulah seseorang itu mendapat ilmu hadis yang paling istimewa. Baru nampak cerah, tenang kita, jadi dapat satu ketenangan. Sebab kita sudah dapat punca yang terbaik. Tidak terkeliru, tidak mudah terkam sana, terkam sini. Macam orang yang tidak faham kan, dia orang dibawa doa ini, orang dibawa zikir ini, orang dibawa selawat ini, sibuk. Tapi kalau kita yang belajar hadis sudah tahu yang paling baik ialah ya Rasulullah SAW. Kita sudah buat yang itu pun tak habis lagi yang sahih-sahih. Kenapa nak pergi ke lain? Kenapa orang lain mendakwa lebih baik pula? Senang. Kita tidak jadi bergelisah. Dengan tenang saja kita mengamalkan agama. Tapi kena faham dengan betul. Kemudian tengok hadis itu pula bukan sahaja dari sudut riwayat, tapi tengok juga dari sudut dirayahnya. Dari sudut dirayahnya, iaitu ada misalnya orang yang simpan janggut, dia anggap janggut ini bidadari, bergantung di setiap helai janggut, macam-macam yang mengarut-garut. Kemudian kalau tak pakai serban misalnya, kopiah, jadi fasik orang itu, macam-macam sehingga jadi pecah belah sama-sama Islam. Kemudian yang mengharapkan sesuatu dapat kelebihan itu, dipakai benda itu. Jadi ini semua ni kekeliruan. Sebenarnya tidak ada dalam Islam benda-benda macam itu sebagai suatu ketetapan, apatah lagi yang membawa kepada hukum. Orang itu fasik, orang ini mulia, dengan benda-benda yang zahir seperti itu tak ada. Allah SWT tak tengok pada zahir itu, tapi dia tengok hati kita. Itulah yang sahih. Tapi berapa ramai keliru dalam masyarakat? Keliru. Itulah sebab kita rasa perlu sangat belajar hadis ini. Belajar hadis yang lengkap macam tadi. Kalau tidak, kita tengok orang perempuan berapa ramai yang pakai hitam saja. Itu pakaian berkabung, sepanjang ayat dia berkabung, atau pakai putih saja. Padahal Nabi SAW suka orang perempuan pakai warna-warni. Tapi sunnah itu ditinggalkan. Bahkan kalau kita cerita itu jadi pelik. Kalau baca di dalam kitab hadis yang saya, dia tidak nak begitu. Tapi berapa ramai orang yang berasa dia nak Islam, dia nak mengamalkan Islam betul-betul, dia pakai begitu. Bahkan orang lelaki pun ada juga pakai hitam semua. Bahkan dalam hadis disebut itu pakaian Fir'aun. Jadi dalam Islam ini tak ada ikatan. Nak pakai hitam pun tak apa, nak pakai merah pun tak apa, nak pakai putih pun tak apa. Tidak ada satu pakaian rasmi begini. Tidak ada. Yang terikat dengan benda macam itu kerana tak faham hadis. Sebenarnya itu yang punca. Dia tengok satu, dia pegang terus. Dia tak tengok dengan yang lain-lain. Bagaimana Rasulullah SAW dari segi pakaian, dari segi makan dan sebagainya.
Jadi di sini termasuk dalam mutasyabihat. Bila mutasyabihat, kita kena kembalikan kepada yang muhkam. Jadi kita kata menyakiti ini guna bahasa kiasan saja, bukan makna yang sebenar. Bila kita kata Allah itu ada anak, ada isteri dan sebagainya, Allah jadi sedih, jadi susah hati, terganggu perasaan dia macam kita. Jangan anggap itu. Ada guna perkataan menyakiti saja. Maknanya kita kena sama ada serahkan kepada Allah, menyakitilah, sakiti lagu mana, macam mana, serah kepada dia. Ataupun kita takwilkan yang sesuai dengannya seperti tadi lah. Kita kata bila disakiti, maksudnya kalau manusia bila disakiti, macam mana, apa akan jadi akibatnya? Dia akan bertindak balas. Tidak balas, itulah yang maksudnya di sini. Begitu juga bila Allah SWT dikatakan begitu, maka jadi kafir lah. Bila jadi kafir, dia akan hukum dalam neraka. Itu maksudnya. Bukan dia tu ada emosi, ada sentimen, ada perasaan terganggu itu seperti manusia. Tidak. Dan inilah yang diterima oleh ulama-ulama kita daripada dulu sampai sekarang. Benar-benar macam ni, sama ada kita serahkan kepada Allah apa hakikatnya, tapi kita kata dia tak serupa dengan makhluk. Tak serupa, tak sama dengan makhluk. Satu, tanpa takwil, serah kepada dia. Yang kedua, kita takwil. Itulah yang disebutkan di dalam kitab Jawharatut Tauhid, wa kullu nasrin awhamat tashbiha awwilu aw fawwid warud tanziha. Wa kullu nasrin awhamat tashbiha, mana-mana nas yang boleh menimbulkan tasbih, kekeliruan kita tentang Allah menyerupai makhluk, awilhu, engkau takwilkan nas Quran ke atau hadis. Itu satu cara takwil. Al-fawwid, ataupun kau serahkan, tafwid. Warun tanziha, dengan ingat bahawa Allah tidak menyerupai makhluk. Kalau tangan yang layak dengannya, tangan yang tidak menyerupai makhluk. Jangan duduk bayang tangan itu tangan seperti manusia dan sebagainya, jangan gitu. Itu serah, tafwid maknanya. Atau takwil, tangan dengan makna kuasa. Ada tempatnya sesuai dengan makna itu. Selagi bahasa Arab yang fasih boleh menerima makna-makna seperti itu, kita boleh. Itu ada dua golongan ulama. Sepatutnya kena terima kedua-duanya dan kita berlapang dada. Jangan saling menyalahkan satu sama lain, berkelahi pula di situ. Tak ada untung, tak ada untungnya. Mungkin setengah-setengah orang dia lebih sesuai dengan cara ini, dia mudah faham, mudah boleh terima. Ada pula yang suka cara ini, lebih senang cara ini. Kedua-duanya boleh dipakai dan telah dipakai oleh ulama-ulama kita dahulu sebagai satu pendekatan sahaja. Pada hakikatnya kedua golongan mengatakan Allah tidak menyerupai sesuatu, tidak menyerupai makhluk. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia mencaci masa. Ini ada nota 161. Dia mencaci masa. Bagaimana di sini Allah disakiti, manusia menyakiti Allah dengan dia mencaci masa, mencela masa. Apa maksudnya? Apabila ditimpa sesuatu perkara yang tidak diingini, berupa kematian, menjadi tua, kehilangan harta benda dan lainnya, dia maki masa. Pada ketika itu dia berkata, cis masa. Misalnya, contoh, sial masa, celaka masa dan sebagainya. Ini orang yang kata begini, dia menyakiti Allah. Allah tak suka sana. Allah murka bila seseorang itu berkata begitu. Ad-dahr adalah satu kata nama yang merujuk kepada waktu atau tempoh dunia ini, bermula dari penciptaannya hinggalah kepada binasa. Orang-orang di zaman jahiliyah
sering mengaitkan bencana dan musibah dengan masa, yaitu siang dan malam. Mereka terbahagi kepada dua golongan. Satu golongan tidak beriman kepada Allah. Mereka hanya percaya kepada siang dan malam sebagai punca segala perkara yang berlaku dan punca kepada segala nasib malam manusia. Lalu mereka mengaitkan segala perkara yang tidak diingini yang berlaku ke atas mereka dengan masa, dengan anggapan semua yang berlaku itu merupakan perbuatan masa, tanpa mempercayai adanya suatu kuasa lain yang mengatur dan mentadbir maya pada ini. Mereka ini adalah golongan etis dan ahli-ahli falsafah yang tidak meyakini adanya Tuhan Maha Pencipta, tetapi sebaliknya mempercayai bahawa pada setiap 36.000 tahun kadar dunia ini akan kembali seperti zaman dahulu kala, dan proses ini akan berulang-ulang berterusan sampai bila-bila. Selain mendustakan wahyu Tuhan, golongan seperti ini sebenarnya telah mempersendakan akal yang waras. Di dalam Al-Quran, Allah telah menggambarkan kata-kata dan pegangan golongan ini menerusi firman-Nya, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min 'ilm in hum illa yadhunnun. Bermaksud, dan mereka berkata, tiadalah hidup yang lain selain daripada hidup kita di dunia ini. Kita mati dan kita hidup, yang silih berganti, dan tiadalah yang membinasakan kita selain peredaran masa. Padahal mereka tidak mempunyai sebarang pengetahuan tentang hal itu. Mereka hanyalah menurut sangkaan semata-mata. Golongan yang kedua mempercayai adanya pencipta dan tidak mengaitkan perkara-perkara yang tidak elok kepadanya, tetapi mereka mengaitkannya dengan masa dan waktu. Walau bagaimanapun kedua-duanya mencaci dan mencerca masa. Terkadang tindak tanduk sebegini kelihatan juga pada segelintir orang-orang awam mukmin. Ukuran kelalaian dan kejahilan mereka, para ulama muhaqqiqin berkata, jadi kafir orang yang mengaitkan mana-mana perkara yang berlaku dengan masa semata-mata. Tetapi tidak jadi kafir jika ia berkata tanpa dimaksudkan sebenarnya begitu di dalam hatinya. Bagaimanapun tidaklah sepatutnya dia berkelakuan sedemikian, kerana ianya menyerupai orang kafir secara amnya. Jadi caci masa, apa itu masa? Ad-dahr yang dimaksudkan di sini yasubbud dahr. Kalau kita ingatkan dalam Quran ada satu surah, suratul dahr, surah masa. Hal ata 'alal insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah berlalu kepada manusia hinun min ad-dahr, satu jangka masa, lam yakun syai'an madhkura, di mana ia tidak boleh disebut apa-apa. Kan kita sebelum kita ada, boleh disebut. Ayah kita pun tak tahu macam mana rupa kita sebelum ada kita. Ayah kita pun tak tahu. Berapa ramai kita nama pun tak tahu, nak letak nama apa, baru kita cari-cari selepas ada. Tak boleh nak sebut, tak boleh nak tunjuk pun. Mana bukti kewujudan kita pernah berlalu kepada setiap manusia zaman itu, masa itu. Jadi Allah SWT mengaitkan proses kejadian manusia ini dengan masa-masa tersebut. Kita lahir pada tahun sekian-sekian, bulan sekian-sekian, hari sekian-sekian, tidak sama. Itu semua dikehendaki Allah SWT. Lahir pada masa itu, jadi anak kepada orang ini, jadi cucu kepada orang ini, jadi sepupu kepada orang ini, jadi musuh kepada orang ini, jadi kawan kepada orang ini yang sesama dengannya. Begitulah hubungan manusia di dalam dunia ini. Jadi semua berkait dengan masa. Masa itulah yang dikatakan ad-dahr, satu jangka masa yang panjang daripada peringkat permulaan Allah SWT menciptakan masa hingga ke akhir. Kemudian
tak sama pula. Dari segi panjang pendeknya di tempat ini, sana sini tak sama. Dari segi malam siangnya pun tak sama. Jadi itu semua Allah SWT yang jadikan sesuai dengan hikmatnya untuk keperluan manusia di dalam dunia ini. Bagaimana yang dikatakan manusia menyakiti Allah, yaitu dengan dia mencaci masa. Macam-macam manusia ni ya. Yang caci masa, bila tak jadi, kata dia masa. Sial hari ini, sial hari ini. Jadi hari ini tu apa? Masa. Dan sebagainya. Dia kata sial, dia kata celaka masa, dan sebagainya. Jadi ini Allah SWT sangat-sangat tidak suka. Kita kaitkan dengan masa. Kita tak jadi padat, kita tak jadi kaya, kita salahkan masa. Jangan salahkan masa, salahkan kita sendiri. Orang lain yang hidup pada masa itu juga, kenapa dia jadi? Kenapa dia jadi? Ada sesuatu yang tak kena tu dengan kita. Kita kata hari ini hari tua, hari ini hari nahas, hari ini tak boleh buat kerja ni. Kenapa? Orang lain jadi kaya, dia buat hari itu je. Orang Islam dulu teruk, malam tak boleh buat kerja. Sebab apa? Rugi. Tengok orang bukan Islam, siang malam 24 jam buat kerja, kaya raya, tak ada apa pun. Kita saja yang menyekat hidup kita, menghalang hidup kita. Siapa ajar macam tu? Adakah dalam Quran, dalam hadis ajar begitu? Tak ada. Tapi ini benda luar yang masuk dalam agama Islam. Setengah-setengah tu pandangan orang tua saja. Dia kata jangan sapu sampah tengah malam. Jadi apa kedana kata dia. Jadi kita takut. Takut. Padahal orang zaman dahulu rumah dia kan rumah kayu. Dia ada lubang-lubang tu celah-celah, boleh jatuh duit dan sebagainya. Payah nak ambil ke bawah tu. Bukan terutama kalau yang rendah. Macam mana nak masuk bawah? Itu maksud dia. Dan banyaklah yang orang tua kata dia tak ada kena mengena dengan hakikat yang sebenarnya. Dia ada maksud-maksud yang tersendiri, yang ambil, yang dekat. Macam sekarang ni rumah batu semua, tak ada celah-celah. Tak ada nak jatuh apa-apa. Apa nak takut? Sapu lah masa mana pun. Zaman dahulu dia kata jangan potong kuku malam. Itu pun papa kedana juga. Banyak sangat papa kedana. Sebab apa? Sebab dulu dia tidak ada ketik kuku ni. Dia pakai pisau. Pisau-pisau silat-silat kaya, luka. Bila luka tak boleh buat kerja. Itulah papa kedana. Itu dia maksud-maksud yang ada kaitan dengan yang semasa tu. Ada juga munasabahnya, sesuainya. Tapi benda ni tidak perlu kita kaitkan secara berterusan. Jadi soalannya malam itu sesuatu yang banyak perkara lah yang merugikan. Padahal tak ada kena-mena semua. Malam kau siang kau sama saja. Ada kalanya malam itu lebih baik. Dalam Quran disebutkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu bukan siang qadar, tapi malam qadar. Malam itu lebih. Allah SWT turun langit dunia 1/3 malam. Tahajud, nak buat tahajud, itu malam. Semua malam. Berapa banyak keuntungan yang kita dapat pada waktu malam. Dalam hadis tak ada satu pun sebut halangan-halangan itu. Tapi kita banyak orang kita dahulu, sebab tersebar dengan meluas hadis-hadis palsu ni, ataupun kata-kata orang tua yang dianggap sebagai agama. Benda-benda macam tadi. Banyak sangat dalam masyarakat kita ni. Kalau potong kuku hari Selasa, mati kena bunuh, mati kemalangan, mati berdarah. Kalau potong hari sekian-sekian jadi begini-begini, menakut-nakutkan. Padahal benda tu langsung tidak ada. Hari Selasa tu tidak masa, hari Rabu tidak masa, semuanya masa. Kita anggap hari ini hari nahas, hari ini hari tua. Pandai-pandai kita. Ini orang-orang bomo, dia percaya sangat pada benda macam tu. Percaya sangat. Dia ada hari-hari, masa-masanya. Masa ni boleh, masa ni tak boleh. Itu terpulang pada dia lah. Itu masalah dia kan. Tapi yang sebenarnya dalam agama tidak ada. Kita boleh buat bila-bila pun untuk mendapat keuntungan. Tidak ada kaitan dengan masa. Kalau rugi memang ada rugi. Tidak ada kena-mengena dengan hari apa, tak ada. Yang percaya kepada hari nahas,
dan hari Sa'ad dan Nahas itu adalah orang-orang Syiah, pembawa bid'ah. Adapun ahli sunnah tak ada. Tapi benda ni pernah masuk juga di kalangan ahli sunnah. Benda-benda ni mesti diingat. Tak ada kena-mengena. Orang dahulu kita kata apa ada pada dia? Lampu tak ada, segala kemudahan tak ada. Nak menulis pakai dakwah celup. Bukan macam pulpen kita nak tulis banyak mana pun tak habis tengah jalan. Sekarang ni lagi senang dengan adanya komputer. Tapi dalam keadaan itu macam mana mereka mengarang? Bolehkah kita tunjuk sekarang ni contoh orang yang boleh menandingi mereka dari segi menulis misalnya? Padahal dia semua kuat. Kenapa masa dia boleh? Masa sama panjang, umur pun sama panjang. Imam Nawawi 45 tahun umur. Cuba kita sebut sekarang, mana ada seorang yang boleh lawan ini? Susah. Hafiz Ibn Hajar, macam mana dia boleh mengarang macam dalam masa yang serba kurang, serba tidak menyokong keadaan sekeliling, tapi dia boleh buat. Ini menunjukkan tak ada kena-mengena dengan masa kita sendiri. Sebab kita tidak melengkapkan diri kita, tidak membawa berkat. Kita katakan berkat begitu begini, tak ada berkat. Kita bawa berkat. Kalau kita tak ada berkat, ada. Zaman itu jadi berkat dengan sebab kita, bukan kita jadi berkat dengan sebab zaman. Itu sepatutnya. Jadi banyaklah benda-benda macam ni tak terbuat, ketinggalan. Padahal kita serba cukup, serba ada. Kenapa tak ada? Kita salahkan masa. Zaman sekarang ni tidak berkat lah, tidak itu, tidak ini. Kenapa masih ada lagi sekarang ni pun orang yang macam tu? Tidak kita. Itulah bendanya. Dia tak ada kena-mengena dengan masa. Mungkin sebab-sebab lain. Sebab lain, sebab musabab itu memang diterima dalam agama, diterima. Jadi kita carilah sebab itu, atasi sebab itu. Jangan letak atas masa. Masa sama saja. Ad-dar adalah satu kata nama yang merujuk kepada waktu atau tempoh dunia ini, bermula dari penciptaannya hinggalah kepada binasanya. Itulah ad-dar. Orang-orang di zaman jahiliyah sering mengaitkan bencana dan musibah dengan masa itu, yaitu siang dan malam. Ada satu syair jahiliyah, apa dia kata? Man'al baqa taqallub asy-syamsi wa ghurubuha min haitsu la tumsi. Al-yawm a'lamu ma yaji'u bihi wa madha bi fasli qada'ihi amsi. Misalnya itu satu syair. Ini betul-betul sama seperti yang digambarkan dalam Quran ni. Orang yang percaya masa ini yang menentukan segala-galanya. Zaman jahiliyah itu sudah ada. Dia kata mana'al baqa taqallub asy-syamsi, yang menyebabkan tidak kekal apa yang ada di dunia ini ialah kerana pertukaran, peredaran matahari. Wa ghurubuha min haitsu la tumsi, matahari yang jatuh pada ketika kita anggap petang, padahal tidak petang, tidak ada petang pun berlaku. Al-yawmu a'lamu ma yaji'u bihi, hari ini saya tahu apa yang dibawa oleh hari ini. Wa madha bi fasli qada'ihi amsi, dan kemarin telah berlalu dengan keputusannya yang pasti. Jadi semua ni kata dia disebabkan oleh zaman, masa. Tidak kekal, tidak itu ini. Boleh diterima dari segi sebagai sebab. Sebagai sebab itu boleh diterima. Tapi nak kata masa tu sendiri, matahari ke atau apa ke yang menentukan, yang menyebabkan mati semata, tak boleh begitu. Sehingga manusia sebagainya jadi penyembah matahari, penyembah itu, penyembah ini. Dia jadi sesat. Kita semua itu, matahari ke bumi ke apa ke, boleh diterima sebagai sebab. Makanan, cuaca dan sebagainya, itu sebab. Tetapi nak kata dia penentu segala-galanya tanpa ada kena-mengena dengan Allah, itu adalah fahaman golongan etis dan golongan ahli falsafah. Zaman dahulu sudah ada golongan ini, dan Allah SWT telah menggambarkan golongan ini dalam Al-Quran yang kita baca tadi. Tiadalah hidup yang lain selain daripada hidup kita di dunia ini. Hidup ini saja, tak ada yang lain. Kita mati dan hidup di sini saja. Macam-macam lah kalau kita kaji
falsafah yang terdapat dalam dunia ni, cara hidup mati ni macam-macam yang terdapat pada manusia. Pada hakikatnya semuanya tak betul. Semuanya tak betul. Macam-macam dikatakan dalam dunia ini sendiri ada syurga, dalam dunia ini juga neraka. Bukan ada neraka lain, syurga lain. Ada yang kata syurga neraka itu dalam hati kita, dalam jiwa kita. Ada juga yang kata begitu. Ada yang kata syurga neraka itu ialah perubahan hidup kita dalam kelahiran yang lain. Macam-macam pendapat manusia. Ini semua kerana mereka merujuk, menggunakan akal semata-mata, tidak merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Golongan kedua mempercayai adanya pencipta dan tidak mengaitkan perkara-perkara yang tidak elok kepadanya, tetapi mereka mengaitkannya dengan masa dan waktu. Ini kaitkan dengan masa dan waktu. Walau bagaimanapun kedua-duanya mencaci dan mencerca masa bagi kita. Terkadang tindak tanduk sebegini kelihatan juga pada segelintir orang-orang mukmin. Baik. Kalau kita guna bahasa tu, kita tidak anggap dia tu yang menguasai kita, itu lain. Misalnya kita kata peluang masih lagi menyebelahi kita, masa tidak menyebelahi kita, tidak menyokong kita. Itu percakapan dari segi bahasa kiasan saja. Bukan maksudnya masa itu sendiri memang ada kaitan, ada menentukan sesuatu terhadap kita. Tidak. Kalau macam tu tak apa. Macam kita kata doktor itulah saya sembuh makan ubat yang disarankan olehnya, itu tidak salah kalau macam tu. Tapi kalau percaya hakikatnya masa itulah yang menentukan segala-galanya, itu salah. Itu salah. Kemudian di tanganku berada segala padahal akulah yang menciptakan masa itu. Akulah yang menciptakan masa itu. Anak dahru. Kalau nak kira dari segi asalnya, kita terjemah akulah masa itu. Padahal akulah masa itu. Itulah yang kita terjemah. Yang saya buat dalam kurungan itu, dalam bracket itu yang sebenarnya yang tidak ada, yang kita takdirkan sahaja. Berdasarkan ulama-ulama yang memakai kaedah takwil, dia akan buatlah padahal akulah yang menciptakan masa itu. Bagi ulama yang tak mahu takwil, ana dahr, akulah masa itu. Jadi masa-masanya Allah. Macam mana nak maki masa? Kita maki dia. Macam mana kita nak caci, nak cerca masa? Bermakna kita cerca dia. Itu. Ini yang asalnya perkataan ini tak ada. Yang menciptakan itu tak ada. Baik, kita tengok utara. Ad-dahr di sini berada dalam keadaan rafa. Dikatakan bahawa inilah yang tepat kerana ia disokong oleh satu riwayat yang disebut di dalamnya ad-dahr sebagai isim marfu'. Fa inna Allaha huwa ad-dahr. Bermaksudnya sesungguhnya Allah itulah ad-dahr. Ini kepada yang belajar bahasa Arab lah, dari sudut nahwu, grammar Arabnya, dikatakan ana dahru macam begitu. Wa ana dahru, itu maknanya baca dengan rafa. Kita kata baca dengan rafa. Sebab apa orang yang kata ad-dahru bukan ad-dahra, bukan ad-dahri, bukan, tapi ad-dahru. Kenapa itu yang lebih tepat? Kerana ada riwayat lain yang menyokong yang ini, yaitu fa innallaha huwa ad-dahru. Dalam keadaan ini, dalam keadaan ada huwa, dia sudah mesti ad-dahr.
Inilah yang menyokong pendapat tadi. Ia adalah mudhafun ilaih. Jadi bagi orang yang mengatakan sebenarnya ad-dahru itu ad-dahri, yang dibuat, dia itu mudhafun ilaih. Ini kepada yang belajar bahasa Arab, dia boleh faham. Kalau tidak, susahlah nak sebut. Kita pun tak boleh nak bincang dari segi nahwu tu, sebab kita tak bincang itu, nak bincang hadis ini. Jadi kalau ad-dahri sebenarnya, ad-dahru tu dia mengambil alif tempat mudhaf yang mahdzuf. Jadi ana khaliqud dahri. Yang sebenarnya ad-dahru itu ad-dahri. Kita kata macam mana pula ad-dahru? Ad-dahri susah lah. Nak cerita tu panjang cerita. Jadi kita nak ringkas dipanggil hadaf mudhaf. Ini penggunaan secara majaz. Majaz apa? Majazul hadfi. Majaz bahasa kiasan Arab di mana dia buat satu perkataan. Perkataan itu sebenarnya yang marfu', bukan ad-dahru. Yang itu sebenarnya yang jadi marfu'. Kenapa? Kerana dia jadi khabar. Ana khaliqud dahri. Jadi yang dalam kurungan itu khaliqu, yang menciptakan. Padahal akulah yang menciptakan masa itu, bukan akulah masa itu. Aku sendiri masa itu, bukan. Aku yang menciptakan masa itu. Dia sebab kalau kata Allah itu masa, macam mana? Allah itu sendiri masa. Sebab itu dia rasa perlu takwil. Ini termasuk di dalam mutasyabihat yang sama seperti tadi juga. Kalau kata Allah masa macam mana? Masa yang lain dengannya, yang tidak menyerupai makhluk, tapi namanya ad-dahr, salah satu nama Allah. Bagi mereka dia kata begitulah. Ini ad-dahr adalah salah satu nama Allah mengikut Ibnu Hazm. Dan apa lagi golongan Zahiriyah, dia kata ad-dahr itu ialah nama Allah. Jadi masa itu Allah, nama Allah. Ya. Tidak masa ini dia terikat dengan masa lepas, masa sekarang, masa akan datang. Itu yang berkait dengan makhluk. Yang berkait dengan dirinya sama seperti yang lain, sama seperti mata, tangan, yang layak dengannya. Jadi mencaci masa berarti mencaci Allah itu sendiri. Seperti kita kata mencaci yang maha kuasa. Yang maha kuasa itu Allah. Sama. Tapi bagi orang yang tak terima masa itu sendiri sebagai nama Allah, nama sifat Allah, dia akan takwil. Apa takwil? Yaitu yang kita masukkan dalam kurungan itu, yang menciptakan masa. Masa itu bukan dia itu sendiri masa, tapi dia yang menciptakan masa. Ia adalah mudhafun ilaih yang diletakkan di tempat mudhaf. Kedudukan ayat yang sebenarnya ialah ana khaliqud dahr atau sahibud dahr. Akulah pencipta masa atau Tuhan punya masa. Lalu ia dibuang mudhafnya untuk meringkaskan, lalu dibuang mudhafnya untuk meringkaskan ayat dan supaya ia dapat memberi makna yang lebih luas. Mana yang lebih luas apa? Jadi takutlah nak caci masa tu, sebab masa itu sendiri Allah. Kalau kita kata dia pencipta masa, jadi masa itu jauh lah daripada Allah. Jadi ringan sikit, mudah sikit kalau bagi yang copan tu dia nak kata. Ni kalau kata masa itu sendiri tu Allah, tak berani sebab macam dia kata kepada Allah lah. Begitu. Itu sebab dibuat pencipta atau Tuhan punya itu. Ini berdasarkan kaidah takwil. Kaidah takwil. Dikatakan juga bahawa perkataan yang dibuat itu ialah muqallibud dahri, yakni yang membolak-balikkan masa. Kerana itulah kemudiannya dikatakan sebab itu dalam hadis ini kan kemudiannya dikatakan biyadi al-amru uqallibul laila wan nahar. Jadi yang lebih elok yang kita kata ada dahr, iaitu ada muqallibud dahr, sesuai dengan yang selepas itu.
Di tanganku lah terletak segala perkara dan urusan. Aku membolak-balikkan malam dan siang. Ada juga dikatakan bahawa perkataan ad-dahr pada wa'ana ad-dahr tidak dipakai dengan makna ad-dahr yang telah tersebut sebelumnya. Kerana arti ad-dahr pertama ialah tempoh usia alam semesta ini, dari awal penciptaan hinggalah ke saat kemusnahannya. Ad-dahr yang kedua pula adalah masdar yang digunakan dengan arti fa'il. Biyadi ad-dahr. Ad-dahr yang kedua itu masdar dengan arti fa'il, yang dipakai dengan makna fa'il. Artinya akulah yang menentukan masa, yang mengurus dan mentadbirnya, dan akulah yang melimpahkan rahmat ke atas segala apa yang berlaku dalam batas masa itu, dalam batas waktu itu. Walau bagaimanapun ini adalah pendapat yang lemah, kerana ia tidak disokong oleh mana-mana dalil. Ada ulama mengatakan makna yang paling hampir dan nyata di sini ialah akulah yang melakukan segala apa yang dikaitkan dengan masa itu, sama ada yang baik dan yang buruk, atau yang menggembirakan dan yang mendukacitakan. Akulah yang mengaitkan dengan masa itu. Jadi orang ini dukacita hari ini, suka besok, siapa yang buat? Kaitkan dengan masa, dialah. Orang lain pada masa lain pula gitu. Kerana itu apabila seseorang anak Adam itu mencaci masa, cacian itu kembali kepadaku, kerana akulah yang mencipta semua itu. Masa itu aku ciptakan hanyalah sebagai suatu bekas untuk berlakunya segala perkara yang telah aku tetapkan. Hanya satu bekas, macam bekas untuk berlakunya apa yang telah diputuskan oleh Allah. Qadhi Iyad berkata, setengah orang yang tidak cermat berpendapat ad-dahr itu adalah salah satu dari nama-nama Allah. Ini silap, kata dia. Orang yang kata ad-dahr itu nama Allah, silap, kata dia. Ad-dahr itu adalah tempoh atau jangka masa dunia. Ibnu Katsir berkata, Ibnu Hazm dan ulama-ulama Zahiriyah yang sependapat dengannya telah tersalah dalam menganggap ad-dahr sebagai salah satu dari nama-nama Allah kerana melihat kepada hadis ini. Sebab dalam hadis ini dia kata akulah ad-dahr itu, akulah masa itu. Jadi masa itu adalah Allah itu sendiri ataupun nama sifatnya. Seperti yang lain-lain lah, nama-nama dia yang lain banyak lagi macam itu. Ada juga diriwayatkan begitu. Walau bagaimanapun ada ulama kita ahli sunnah yang menganggap gitu. Walaupun Qadhi Iyad, Ibnu Katsir tidak setuju, itu tak apa. Ibnu Hazm ahli sunnah, dia ada kata ad-dahr itu salah satu nama Allah. Baik, kalau kita kata tak ada pun dalam 99 nama tu ad-dahr, memang tak ada, banyak lagi yang memang nama Allah, semua orang terima nama Allah. Tak ada juga dalam 99. Jami' misalnya, Inna Allah Jami' yuhibbul jama'ah. Jami' nama Allah. Inna Allah Rafiq yuhibbul rifq. Rafiq nama apa ni? Ghafirud dzamb dalam Quran. Ghafirud dzamb, qabilut taub, itu nama Tuhan, sifat dia itu tak ada dalam 99. Yang orang sebut-sebut sangat 99 itu kerana ada hadis yang mengumpulkan setempat. Yang itu tidak bermakna nama Allah itu setakat 99 saja. Tidak. Kalau kata begitu silap, bercanggah dengan Quran dan sekian banyak hadis-hadis. Setengah-setengah ulama mengatakan macam ad-dahr itu pun nama Tuhan. Jadi kita tak boleh menyalahkan mereka. Macam mana pula kita kata ini bercanggah dalam bab akidah, ini kata ini nama Tuhan, sifat Tuhan, ini kata tidak. Sebab itu saya sudah beberapa kali kata, kalau pakai kaedah yang saya pakai itu selamat, iaitu akidah dia ada usul dan ada furu'. Ini salah satu contoh akidah furu' akidah, di mana ulama telah berbeza pendapat. Tak jadi masalah. Kalau pakai yang itu, dia tetap ahli sunnah. Tak pakai pun ahli sunnah. Sebab ini perbezaan ini pada furu' akidah.
Bukan usul akidah. Usul akidah yang mana? Yang ada dalam Quran. Usul akidah. Qadim, Sami, Basir dan sebagainya. Itu semua terima, semua sepakat, tak ada khilaf. Tapi kalau Allah itu ada, Allah itu begini banyak lagi yang lain, itu masih lagi khilaf. Khilaf dalam perkara furu' akidah tidak menjejaskan akidah dan tidak menyebabkan seseorang itu jadi sesat, jadi terkeluar daripada Islam, daripada ahli sunnah, tak ada. Inilah contohnya, dan banyak lagi yang lain. Banyak lagi yang lain. Kalau tidak, kita pening kepala, macam mana menjadi ada khilaf pula. Bukan satu dua, banyak sangat. Kalau kita perhatikan dengan saksama, akan dapat banyak, termasuk dalam sejarah furu' akidah. Tapi semua ulama-ulama yang kata begitu diterima dengan selesa sebagai tokoh ahli sunnah, menjadi rujukan kita. Walaupun qadiyah dia tak terima dari sudut lain, dia kata bagus pendapat dia begitu. Jadi ini termasuk dalam yang khilaf, ya. Itulah. Kemudian biyadi al-amr uqallibul layl wan nahar. Itu nota 163. Dengan sirah mufrad berbaris di atas ya, biyadi yang pertama, dan dal selepasnya serta mati ya yang kedua, biyadi. Sebab ada dalam segala riwayat itu biyadayya, dengan dua tanganku. Kalau biyadayya dengan dua tanganku, kalau biyadi dengan tanganku. Boleh juga digunakan dalam bentuk tasniyah, yaitu biyadayya. Itu tak apalah. Maksudnya segala perkara yang baik dan buruk, yang manis dan pahit, yang selalu kamu kaitkan dengan masa itu adalah di bawah tadbiranku. Itu maknanya biyadi al-amr. Uqallibul layla wan nahar. Ada nota 164 Imam Ahmad dengan sanad yang sahih meriwayatkan secara marfu' daripada Abi Hurairah, la tasubbu ad-dahr fa inna Allah ta'ala qala ana ad-dahru al-ayyam wal layali li ujaddiduha wa ubliha wa ati. Itu tak berapa terhalus sangat tulisannya. Ati, bukan atas. Itu atas alif itu ada tanda panjang, ati. Wa ati, ini atayati lah, daripada atayati, ati. Wa ati bimulukin ba'da muluk. Bermaksud jangan kamu menyumpahi masa, kerana sesungguhnya Allah berfirman, akulah masa itu, malam dan siang adalah kepunyaanku. Al-ayyam wal layali li, aku memperbaharuinya dan melusuhkannya. Ujaddiduha wa ubliha, abla yubli, melusuhkannya. Aku bawakan raja-raja selepas lenyap raja-raja sebelumnya. Begitulah dunia ini berubah, tukar. Yang tua mati, lahir pula yang kecil, jadi tua pula, mati, yang budak-budak pula lah. Begitulah seterusnya. Satu pokok mati, naik pokok lain. Begitulah perubahan berlaku dalam dunia ini. Ini semua termasuk dalam kerja Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesesuaian hadis ini diletakkan di dalam kitabul iman ini tentu sekali dapat ditanggapi oleh orang yang memerhatikan makna. Ini kitabul iman, apa yang kita kena imani, dapat sekali kita lihat di sini dalam hadis ini. Kemudian Imam Ahmad dan Abu Dawud juga ada meriwayatkan hadis ini. Selain daripada Bukhari dan Muslim, mereka juga meriwayatkan hadis ini. Jadi rasanya tak sempat kita yang satu lagi itu kita simpan satu lagi itu, ya. InsyaAllah untuk akan datang hanya sekadar itulah untuk hari ini. Wallahu a'lam.
bincang apa. Boleh insya-Allah berkongsi. Waalaikumsalam. Tak ada apa saja dia guna begitu. Menunjukkan apa ni, yalah kalau nahnu pun bukan dengan makna dia tu ramai, satu juga, cuma untuk apa ni, menunjukkan kebesarannya. Kalau anak menunjukkan wahdaniyahnya, itu keesaannya, lebih ke situ begitu. Kedua-duanya ada digunakan dalam Quran ataupun dalam hadis, kedua-duanya digunakan. Dia tidak semestinya berubah yang berbeza tu terus kita kata ittirab. Sebab ada kalanya berbeza tu kerana riwayat bil makna, riwayat berasaskan makna dia, berdasarkan mafhumnya. Boleh juga berlaku, tidak semesti kita boleh kata terus ittirab. Ittirab ni kalau dia bercanggah, kalau tidak bercanggah, bahkan saling mentafsirkan, itu dia tidak ittirab. Yang ini menjelaskan yang ini, itu tidak ittirab. Ittirab ni kalau bercanggah. Di sini tidak ada percanggahan. Di sini menunjukkan perawi-perawi itu meriwayatkan dengan makna. Jadi sebab hadis ini dia tidak semestinya diriwayatkan dengan lafaz. Dia tidak sama dengan Quran. Kalau Quran mesti kena ada teks dia, mesti kena tepat macam itu. Kalau salah kita boleh kata salah. Kalau hadis tidak, selagi makna dia tidak salah, boleh lagi dipakai. Ya. Ada juga, tapi kebanyakannya tak ada khilaf. Benda-benda yang gitulah, secara mudahnya, yang zahirnya menampakkan Allah menyerupai makhluk atau makhluk menyerupai Allah. Itu termasuk dalam mutasyabih. Dan umumnya yang mutasyabihat ini, dia kalau dalam kitab tadi yang saya sebut tadi, mutasyabihul hadis itu dia ada dalam kitab itu. Umumnya begitu. Ya, lagi ada. Ya, itu kalau yang dua golongan yang saya sebutkan tadi, sebenarnya dia begini, mengikut setengah-setengah ulama, dia boleh kita terima khilaf itu atas dasar kalau kita baca Quran kan ayat tadi, di mana kita waqaf. Warasikhun itu sebelum itu kita berhenti ke tidak, atau kita sambung. Yakni waw itu kita pakai sebagai waw atafkah atau waw istinaf. Di situ letaknya. Amal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah huwa ar-rasikhuna fil 'ilmi
yaquluna amanna bi. Sama ada itu kita baca wasal kan. Wa maknanya wa ataf. Mana Allah dan orang-orang rasikhun mengetahui ta'wilan. Kalau kita kata la ya'lamu ta'wilahu illa Allah, berarti setakat itu. War rasikhun amanna bi. Maknanya dia tafwid saja. Dia tidak ada ta'wil, dia tak tahu ta'wil. Jadi kedua-duanya boleh. Kalau kita pakai ataf, mana kedua-duanya boleh. Rasikhun pun boleh, selagi dalam batas diterima lah dalam ahli sunnah. Masa misalnya kita nak ta'wil itu bukan boleh sewenang-wenang. Kalau ada dalil-dalil boleh. Dan boleh dikatakan kebanyakan ulama mengikut perhatian saya lah, hampir-hampir tidak ada yang betul-betul tak langsung tak pakai ta'wil. Di mana-mana hampir-hampir tak ada. Hatta Imam Ahmad sekalipun dia ada tempat-tempatnya dia ta'wil, terpaksa. Jadi di situ adalah berdasarkan nas-nas yang lain lah. Kalau nak kira yang tadi, yang sesat itu yang ta'wil dengan sewenang-wenang, yang tidak menepati atau bercanggah dengan bahasa Arab. Contohnya misalnya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, yang kita sebut baru di dalam Bukhari baru ni kan. Yakin itu dipakai dengan makna yakin. Yakin. Mana orang sufi tarekat dia kata bila yakin tak perlu dah ibadat. Perintah wa'bud itu supaya beribadat, menyembah Tuhan itu sampai ke yakin. Sedangkan tak kira lah yang takwil macam mana pun dia kata dia takwil yakin itu dengan makna mati, bukan yakin dengan makna datang keyakinan. Itu takwil. Jadi takwil itu tidak salah sebab disokong oleh berapa banyak lagi yang saya kemukakan dalam kuliah Bukhari itu. Berapa banyak dalam Quran, dalam hadis ada yakin dengan makna mati. Dalam bahasa Arab yakin dengan makna mati. Dan sahabat-sahabat tak ada seorang pun yang kata yakin itu dengan makna yakin seperti kita yakin dengan Allah. Jadi lepas itu bila yakin tak perlu sembahyang, tak ada seorang pun. Jadi kita kena tengok bukti-bukti yang lain lah. Di sini sama ada boleh takwil ke tidak. Kalau nak takwil yang macam mana yang dibenarkan. Kalau yang ada sokongan macam tadi, boleh takwil. Bahkan sepatutnya kena takwil. Tak boleh tak takwil. Kalau tak takwil itu salah pula di situ. Dia akan jadi yakin macam mana. Kemudian Rasulullah SAW tak pernah sampai ke peringkat yakin dia sembahyang sampai mati. Banyaklah jadi percanggahannya kalau kita tidak takwil di situ. Contohnya itulah. Jadi kita kena mengambil kira yang lain-lain juga, jangan tengok satu saja. Itulah yang kita kata ulama-ulama ni dia takwil pun dia ada hak dia ada kaedahnya. Terutama kalau ada sokongan daripada hadis, daripada Quran, lagi kuat lah. Kalau dari segi bahasa Arab saja pun boleh, bahasa Arab yang sah boleh, masih lagi boleh. Tapi janganlah melampau lah. Takwil kalau melampau sangat tak boleh. Ada kaedah dia. Ya. Ada lagi? Ya. Dia paling tinggi kita terasa bercermat ya. Kita kata ahli bid'ah. Inilah ahli bid'ah. Ahli bid'ah kalau selagi dia secara zahirnya tidak menolak Allah SWT, masih lagi percaya kepada itu. Cuma ada ini tadi kekotoran itu tak bersih. Kita kata ahli bid'ah. Jadi fasik dengan perbuatan atau kepercayaan seperti itu. Kecuali kalau dia percaya memang masa itu sendiri, itu lain lah. Kalau dia memang masa itu sendiri, tak ada kena-mengena dengan Allah, atau Allah telah buat masa itu mempunyai kuasa sendiri, Allah SWT tak boleh ganggu, tak boleh campur tangan lagi. Kalau macam itu dia bahaya, boleh rosak akidah. Tapi atas dasar bercermat sebab kita sudah tanya ke dia betul-betul macam mana yang dia pegang tu kalau secara umum gitu kita dengar orang kata, sebaik-baiknya kita bercermat.
paling tinggi dia ahli bid'ah dan jadi fasik, macam itu. Wallahu a'lam. Sebab kelahiran Muhammad ni lah agama ni terjadi, dunia bumi ni terjadi. Kalau ada yang percaya gitu, kerana kelahiran Nabi tu lah, barulah kita ni ada agama. Itu kena jelas dulu, secara lebih terperinci lah. Dari satu segi ada kebenarannya juga, tapi kalau percaya macam tadi berdasarkan hadis laula lama khalaqtul aflaq, itu kepercayaan macam tu dia boleh jadi sampai ke peringkat zindik, sampai ahli bid'ah boleh jadi. Jadi macam orang sufi kan, dia percaya segala-galanya Allah SWT buat kerana Muhammad, dan kejadian alam ini daripada nur Muhammad. Itu silap. Silap. Sedangkan asas dia tu, hadis itu bukan sahih, dhaif, maudhu'. Kalau kita kata dhaif sekali, tak boleh nak guna. Ini masuk kait dengan akidah, tak boleh. Jadi itu satu kesilapan. Banyaklah sebenarnya penyelewengan yang berlaku dalam masyarakat ini, banyak sangat. Orang yang percaya begitu ramai, tetapi masih kita ada ruang lagi takwil. Jadi kita tak boleh nak terus kata jadi kafir. Kena cermat sikit lah dalam masalah itu, tak boleh cepat sangat. Walau bagaimanapun bimbang tu dalam keadaan bahaya sebenarnya, dalam keadaan bahaya. Setakat itulah dulu ya untuk pagi ini.